Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan majlis, sama-sama kita mulakan sesi tadabbur kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu dalam sesi pada pagi ini. Dan alhamdulillah juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan sekalian kerana kita masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anak murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila mana kita nak mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu dengan lebih dalam mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka tenaga pengajarnya adalah sentiasa Allah Azza wa Jalla. Saya tidak layak untuk mengaku sebagai tenaga pengajar kerana Allah sendiri dalam Al-Quran telah mengumumkan dirinya sebagai teacher terbaik, guru terbaik kepada kita untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran. Seperti mana Allah Ar-Rahman dalam Al-Quran ayat pertama, ayat kedua, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Maka Allah telah mengumumkan dirinya sebagai guru terbaik untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maka bersyukurlah kepada Allah kerana Allah masih lagi memilih kita untuk menjadi anak murid kepada Allah. Maka mudah-mudahan tuan-puan sekalian dengan pemilihan ini Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kepada kita yang pertama kefahaman, yang kedua Allah perkenankan kepada kita hidayah kerana inilah fungsi Al-Quran diturunkan kepada kita. Bukan sekadar untuk kita kasratu qiraah, untuk kita perbanyakkan bacaan, tetapi kita nak menggarap seberapa banyak mungkin petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menariknya tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran bila Allah bercerita tentang petunjuk yang datang daripada Al-Quran, Allah tidak menyebut dalam sebutan yang kita boleh kira ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai countable. Kan? Dalam bahasa Inggeris kita kata ada countable noun dengan uncountable noun. Anda masih lagi ingat ke tidak perkara ini? Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai ma'dud dengan ghairu ma'dud. Benda yang kita boleh bilang dengan benda yang kita tidak boleh bilang. Okay? Countable dengan uncountable. Jadi bila Allah sebut perkataan Al-Quran sebagai hidayah, perkataan hidayah tu Allah tidak sebut dalam sebutan countable yang kita boleh bilang. Sebaliknya Allah sebut dalam sebutan nakirah ataupun Allah sebut dalam hujungnya fathatain, Allah sebut hudan. Seperti mana ayat yang kita bakal dengar tak lama lagi sebab nak masuk Ramadan dah tuan-puan sekalian, hari ini 1 Syaban. Tuan-puan sekalian kita akan dengar ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah tidak sebut hidayatul linnas, tapi Allah sebut hudan. Kalau anda tengok ayat tersebut ada hudan. Saya tak pastilah dekat kamera saya ni dia akan jadi mirror image ke ataupun tak mirror image. Harapnya taklah. So kalau anda tengok dalam ayat tersebut surah Al-Baqarah tu Allah ejak begini. Hudan. Jadi mirror image ke? Tak terbalik. Dia jadi betul. Dia punya alignment dia. Okey betul. Hudan, dia jadi hudan. Dia ada fathatain dekat sini. Ada fathatain. Fathatain ni maksudnya baris dua di atas. Baris dua di atas. Fathatain. Jadi bila Allah guna fathatain tuan-puan sekalian, dalam bahasa Arab, konsepnya bila ada fathatain dekat sini, dia jadi uncountable. Dia jadi benda yang tidak boleh dibilang. So bila Allah bagi tahu Al-Quran sebagai hudan, bukan hidayah, sebab kalau hidayah tu anda boleh bilang berapa banyak petunjuk. Tapi bila Allah sebut hudan dalam ada fathatain dekat sini, dia jadi ghairu ma'dud. Dia jadi benda yang tidak boleh dibilang. Maksudnya apa? Sesiapa sahaja yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran, Allah bagi tahu petunjuk itu adalah petunjuk yang anda tidak boleh bilang. Dalam erti kata lain, orang yang baca Quran dan cuba untuk faham Quran, mereka bukan sekadar dapat guidance, but mereka akan mendapat massive guidance. Satu petunjuk yang tidak boleh dibilang, infinitive guidance. Sebab itulah untuk orang-orang bertakwa kata Allah, sesiapa sahaja yang mendapat Al-Quran yang dapat kefahaman Al-Quran, mereka dikira sebagai bertakwa.
Dan takwa itu didevelop ataupun dibina daripada Al-Quran. Sebab itu ayat 1000 dinar ataupun sekalian yang kita baca tu, ada perasan tak ayat seterusnya bila kita baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, kan ada makhrajan dekat situ kan, jalan keluar, bukan makhrajat. Makhrajat tu jamak saja, tapi bila sebut makhrajan, ada kat situ makhrajan, dia fathakan juga. Cuba anda tengok ayat selepas tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita akan mendapat jalan keluar yang tidak boleh dibilang, la yahtasib. Sebab Allah tak kata makhrajat. Makhrajat dia adalah jalan keluar yang kita boleh bilang berapa banyak jalan keluar yang Allah nak bagi. Tapi makhrajan dia adalah jalan keluar yang kita tidak boleh sangka dan tidak boleh bilang. Seperti mana Al-Quran yang dibangunkan daripada Al-Quran ini akan dibangunkan kepada diri kita adalah asas takwa. Kita nak minta Allah bangunkan ketakwaan kita ini, mudah-mudahan ianya adalah ketakwaan yang tidak berbelah bahagi. Ketakwaan yang tidak berbelah bahagi. Maka tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tuan-tuan sekalian pada pagi ini dengan kesyukuran kita kepada Allah, Allah pilih kita lagi sebagai hamba-Nya untuk kita belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bertambahlah kepada kita hidayah yang tidak boleh dibilang itu, dan terbinalah ketakwaan dalam diri kita. Sebab itulah tujuan hidayah. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Nampak petunjuk itu untuk tujuan apa? Untuk membina ketakwaan kita kepada Allah. So, bila sebut takwa ni, banyak benda lah yang akan terpalit dengan takwa ni. Ramadan pun adalah bulan yang terpalit dengan ketakwaan. Betul tak betul kan? Al-Quran juga terpalit dengan ketakwaan. Sebab itu puasa juga terpalit dengan ketakwaan. Maka takwa tu tuan-tuan sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, sesiapa yang mempunyai takwa, tempatnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah syurga. Tempatnya dalam dekat akhirat nanti tidak lain dan tidak bukan hanyalah syurga. Mudah-mudahan Quran yang kita belajar tambah takwa, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan seterusnya Allah perkenankan kepada kita syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa panjangkan mukadimah, 10 minit ambil mukadimah saja. Sekadar nak jelaskan, bila dalam Quran ada fathatain ni, anda akan tahulah sesuatu hint daripada Allah. So bila Allah datangkan fathatain, dia lebih kepada ghairu ma'dud, benda yang tidak boleh dibilang. Baik tuan-tuan sekalian, hari ini saya terlalu teruja sebab saya dah tinggalkan homework kepada tuan-tuan sekalian pada kuliah yang lepas, betul? Anda masih ingat lagi? Kebut ingat, ada homework lah hari ini. Ya tuan-tuan sekalian, saya ditinggalkan satu homework pada tuan-tuan sekalian. Satu soalan yang hakikatnya kita dengar macam kelakar kan. Macam, lah soalan macam tu Ustaz tanya, itu homework yang Ustaz tinggalkan. Korang-korang homework ni bagilah minta buat satu artikel ke, hantar satu jurnal ke, itu macam standard thesis lah kan, atau standard master. Tapi saya tinggalkan satu persoalan yang mudah sebagai homework tuan-tuan sekalian pada sesi yang lepas, iaitulah persoalannya adalah apa? Bagaimana burung terbang. Itu je soalan saya kan tuan-tuan sekalian kan pada sesi yang lalu. Saya bertanya pada tuan-tuan sekalian, cuba buat research ataupun buat kajian sikit tentang bagaimanakah burung itu terbang. Sebab ayat yang kita nak bincang pada suratul Mulk pada hari ini adalah ayat 19. Dan ayat 19 tersebut tuan-tuan sekalian ada bercerita tentang burung. Jadi sebelum kita nak discuss, kita nak zoom in, kita nak teroka dengan lebih mendalam ayat 19 suratul Mulk, saya tanya dulu tuan-tuan sekalian, bagaimana burung terbang? Okey, kita jawab dulu persoalan itu. Okey, kita jawab dulu persoalan itu, mudah-mudahan dia akan membantu tadabbur kita pada ayat 19 suratul Mulk selepas ini. Okey, baik. Oh, dah ada dah orang siap dia punya jawapan tu. Dia copy paste je. Panjang tu. Okey, daripada Puan Salamiah. Okey, boleh komen. Anda boleh buat unmute sikit ke kalau nak berkongsi? Insya-Allah kita cuba berbincang sikit. Baik, daripada Puan Salamiah. Tulang burung juga sangat ringan tapi kuat, terutama kerana berongga. Ada udara dalam rongga tempat bergerak-gerak arah yang memperkuat tulang tersebut. Tulang-tulang berongga ini menjadi ilham utama dalam rancangan sayap pesawat moden. Oh, bahkan bulu burung lebih berat dari tulangnya. Baik tuan-tuan sekalian, baik. Menarik. Iaitulah Puan Salamiah menyebutkan ada cerita tentang bagaimanakah tulang burung itu lebih ringan daripada bulu. Ini fakta yang dikongsikan oleh Puan Salamiah yang telah menyebabkan tuan-tuan sekalian antara faktor kenapa mudah untuk burung terbang. Dan Puan Salamiah juga ada merakamkan iaitu ini idea yang dibawa untuk orang-orang yang engineer pesawat-pesawat kita pada hari ini untuk mencipta pesawat yang boleh terbang di angkasa. Baik, ini Puan Salamiah punya perkongsian. Mungkin ini kajian yang beliau telah lakukan. Yang lain lagi macam mana? Macam mana burung terbang?
Masya Allah Puan Salmi, Allah kun fayakun. Maka itu jawapan untuk semua sekali lah. Kan? Hakikatnya dia betul tuan-puan sekalian. Semua yang terjadi kat muka bumi ini adalah kun fayakun. Tetapi kita nak discuss dengan lebih mendalam tentang bagaimana hakikatnya Allah menjadikan burung itu terbang. Terbang burung tu dekat angkasa tu sebab apa? Macam mana? Bagaimana? Okey. Daripada iPhone. Siapa ni iPhone? Okey. Sifat kasih sayang Allah yang menjadikan tiap-tiap makhluk sesuai dengan dirinya. Allah memandang. Oh, Masya Allah. So maksudnya daripada iPhone ni, saya tak tahu siapa pemilik iPhone ini, sekadar nama iPhone je keluar. Dia mengatakan burung itu terbang barangkali disebabkan sifat kasih sayang Allah. Okay? Maksudnya burung itu terbang sebab sayang Allah Azza wa Jalla. Make sense? Menarik jawapan ini. Ada lagi nak kongsi? Nak bersuara pun boleh. Mungkin barangkali dia tak puas menulis di ruangan chat. Mungkin barangkali dia puas untuk berkongsi secara verbal. Dipersilakan. Jangan lupa unmute ya. Takut anda bercakap sudah 10 minit tetapi terlupa nak unmute. Sayang tu. Okay, unmute dulu dan cuba bercakap. InsyaAllah kita cuba raikan. Kita ambil lah lebih kurang dalam 5 minit pertama ni kita nak discuss jawapan tu puan sekalian. Okay, lepas ni baru kita nampak, oh begitu burung terbang sebenarnya. Dalam Al-Quran sebut macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Kita nak bawa sudut tu ke arah itu. Baik, silakan tuan-puan sekalian. Ada yang nak bersuara, silakan. Adakah? Ya betul. Al-Mulk ayat 19. Okey, Puan Afsanah mengatakan Al-Mulk ayat 19. Dekat situ ada jawapan ke macam mana burung terbang? Cuba Puan Afsanah ekstrak sikit. Kalau kata itulah jawapan bagi macam mana burung terbang, cuba ekstrak sikit. Keluarkan isi penting. Macam mana burung terbang berpandukan ayat 19 ini? Macam mana Allah rakamkan burung itu terbang? Macam Ustaz, Allah kata apa ni, tidakkah kamu memerhatikannya kan, kuasa Allah kan? Terbang tu dan siapakah yang menjaga dia ketika burung tu mengembang dan menutup sayapnya? Wallahualam macam tu. Menahan dia dari jatuh macam tu lah Ustaz. Maksudnya Puan Afsanah tadi mengatakan burung tu terbang sebab kembang dan kuncup sayap ke? Macam itulah. Jadi Allah yang menjaga dia lah ketika tu kan Ustaz, daripada dia jatuh. Rasanya lah Allah jaga dia daripada jatuh. Maksudnya idea Puan Afsanah, kembang kuncup sayap. Ya. Silakan. Kita tahu Kejap ya. Okey, silakan. Ada lagi ke nak bersuara? Okey, rahmat Allah kerana Allah menjaganya. Okey, baik. Saya rasa tuan-tuan sekalian, okey, kita tutup dulu jawapan. Terima kasih atas semua kajian-kajian. Saya percaya masing-masing ada buat kajian tu. Barangkali Syekh Google antara rujukan utama tuan-tuan sekalian kita duk kaji tentang persoalan ini. Tapi ala kulli hal tuan-tuan sekalian, ketahuilah dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan dengan begitu jelas mengenai bagaimana burung itu terbang. Antaranya kita boleh buka di samping ni di samping Suratul Muluk. Kita akan baca Suratul Muluk, tapi saya nak bawa tuan-puan sekalian terlebih dahulu pada ayat 79 surah An-Nahl. Ayat 79 surah An-Nahl. Dan dalam ayat 79 surah An-Nahl ini tuan-puan sekalian, ayatnya lebih kurang ataupun mirip ayat 19 suratul Muluk. Kalau ayat 19 suratul Muluk kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbil ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Itu yang kita baca dalam ayat ke-19 suratul Muluk. Tetapi menariknya dalam ayat 79 suratul Nahl permulaannya sama. Kalau suratul Muluk tadi awalam yarau ila at-tayr, awalam yarau ila at-tayr. Tetapi dalam suratul Nahl 79 pun sama juga permulaan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yarau, cuma tak ada awal kat situ. Dia alam yarau ila at-tayr. Alam yarau ila at-tayr. Tapi dalam arti kata lain, ini adalah perintah untuk kita melihat burung. Melihat burung. Tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan dia punya rhythm dalam starting daripada 2-3 ayat sebelum ayat 19, Allah sentiasa membawa kita untuk melihat langit. Anda perasan tak?
Kita sekarang ini berada di awan ataupun di langit. Allah suruh kita tengok langit. Dan kenapa suratul Mulk ni juga banyak berbicara tentang langit? Kalau anda tengok ayat ketiga surah Al-Mulk, dahsyat tau Allah previewkan tentang langit. Bila Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara min futur thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaika al-basara khasi'an wa huwa hasir. Kita ingat ke dalam surah Al-Mulk itu je babak cerita pasal langit? Tetapi tuan-tuan sekalian, tak cukup. Itu pun dah cukup super, dah cukup power Allah preview tentang langit. Again, Allah bawa kita untuk tengok langit, tetapi now kita zoom in. Apa yang ada di langit itu antaranya adalah burung. Baik, dalam ayat 79 surah An-Nahl, Allah bagi tahu burung itu terbang macam mana. Allah kata dalam terjemahannya, Allah sebutkan, tidakkah mereka memerhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa, musakharatin fi jawis sama, dan Allah menyebutkan ma yumsikuhunna illallah, tiada yang menahan mereka dari jatuh melainkan Allah. Ada tak ayat lebih kurang sama dengan ayat 19 surah Al-Mulk? Kalau kita nak buat comparison dengan ayat 79 surah An-Nahl, ada kan? Satu, permulaannya sama. Cuma dalam surah Al-Mulk awalam, dalam surah An-Nahl alam. Alam yara ila at-tayr, sama kat situ. Tapi dalam surah An-Nahl Allah sebut ma yumsikuhunna illallah. Kan? Yang tidak ada yang menahannya melainkan Allah. Tapi dalam surah Al-Mulk Allah sebut ma yumsikuhunna illar rahman. Jadi dekat situ tuan-tuan sekalian, itulah jawapan bagi persoalan yang kita duk bincang selama ini. Iaitulah macam mana burung terbang? Allah tidak, satu, Allah memperlihatkan secara sunnatullahnya, burung itu akan terbang jika mengembangkan dan menguncupkan sayap. Seperti mana kata surah Al-Mulk ayat 19. Dia kembang kuncup sayap. Tetapi Allah kata, bukan faktor kembang kuncup tu yang akan menyebabkan burung tu terbang. Tapi burung itu terbang, dia terapung di angkasa adalah kerana Allah menahannya di atas. Cuma dalam surah Al-Mulk Allah kata dia tidak jatuh, dia terapung ke atas sebab Allah yang jaga. Tapi menariknya surah Al-Mulk dia meletakkan satu sifat yang ada pada Allah yang telah dan sifat itulah sebenarnya yang telah menyebabkan burung itu terbang dan terapung di angkasa. Apakah sifat Allah tersebut? Iaitulah Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahman. Dalam erti kata lain tuan-tuan sekalian, dalam bahasa yang kita boleh buat secara mudah untuk faham konsep burung terbang ini, burung ini terbang kerana kasih dan cinta Allah pada burung tersebut. Burung ini terbang kerana apa? Kerana cinta dan kasih Allah kepada burung tersebut. Anda boleh faham tuan-tuan sekalian? Sebab itulah kalau kita katakan tuan-tuan sekalian, kadang-kadang orang-orang yang bercinta ni, cuba nak bagi nak faham dalam mudah analogi ni lah. Kadang-kadang bila kita bercinta tuan-tuan sekalian dengan seseorang yang kita sangat kasih dan cinta, kadang-kadang kita punya fikiran terawang-awangan, kita jadi macam yelah terbang, rasa jiwa ni terbang, melayang di angkasa. Maka begitulah keadaannya burung tuan-tuan sekalian. Bila Allah telah menganugerahkan cinta pada burung tersebut, maka cinta Allah pada burung itu telah menyebabkan burung itu terapung. Kerana cinta. Kerana cinta. Jadi anda boleh nampak tak macam mana Allah nak bagi tahu cinta ni punyalah dahsyat cinta Allah pada manusia dan kepada makhluk. Cinta itu sahaja boleh menyebabkan burung terbang di angkasa. Cinta Allah pada burung menyebabkan burung itu terbang di angkasa. Maka apa lagi jawapan kita nak bagi pada persoalan yang saya bangkitkan sebelum itu puan sekalian? Maka tidak lain tidak bukan hanya satu jawapan kenapa burung itu terbang, kerana cinta Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, cinta ni adalah barang yang bukan sekadar dirasai, tetapi rupa-rupanya cinta Allah ini menyebabkan berlakunya satu elemen keselamatan. Cinta Allah ini juga menyebabkan ada satu elemen menyebabkan orang itu mudah mencari rezeki. Makhluk itu mudah mencari rezeki. Anda bayangkan kalau burung yang tidak boleh terbang, macam mana rezeki dia nak cari tuan-tuan sekalian? Macam mana dia nak cari makan? Kalau burung tak boleh terbang, dia terjun daripada pokok tuan-tuan sekalian, burung tak boleh terbang, maka tak selamat burung tersebut. Maka rupa-rupanya cinta bukan sekadar dirasai, tetapi the power of love. Terima kasih Puan Afsana.
The power of love itu sendiri telah menyebabkan selamat burung tersebut, dan the power of love itu telah menyebabkan burung itu mudah untuk melakukan pekerjaan dekat muka bumi. Dan tuan-tuan sekalian, kita bukan berbicara tentang makhluk yang besar macam kita, tetapi kita sedang berbicara tentang apa? Burung. Maka burung yang kecil yang berterbangan di angkasa itu, ada banyak burung yang terbang dekat atas sana, tuan-tuan sekalian. Allah kata setiap satu burung itu aku bagi cinta dekat dia, dan burung itu terbang di angkasa kerana cinta. Allahu Akbar. Kita mungkin nampaklah manusia, mungkin nampak jasadnya besar, mungkin kalau kata nak jaga tu senang sikit nampak. Tapi burung tuan-puan sekalian terbang dalam keadaan waktu yang berbeza-beza. Saya tak cerita lagi tuan-puan sekalian, kalau kita zoom in lagi dalam ayat Suratul Mulk, tengok Allah sebut, burung itu terbang bukan dalam keadaan sekadar dia terbang begitu. Tapi ada perkataan fauqahum safatin. Fauqahum safatin. Kalau anda baca terjemahan safatin ni, salah satu maksudnya adalah yang kita tengok dalam terjemahan mengembangkan sayap. Tetapi safatin juga merujuk kepada burung yang terbang dalam keadaan bersaf-saf. Safatin bukan sekadar burung yang terbangkan, yang kembangkan sayap. Tapi safatin juga merujuk kepada burung yang terbang dalam keadaan bersaf-saf. Anda tahu tak burung apa yang sedang dirujuk terbang dalam keadaan saf-saf? Burung apa? Burung layang-layang kan? Burung apa yang terbang dalam keadaan kalau ada sorang pula. Kalau ada seekor kona ataupun sekalian, kan ada burung tu kan, dia terbang sama je. Kalau ada seekor kona, semua kona sekali. Kona. Benda burung apa tu? Layang-layang. Layang-layang? Burung layang-layang tuan-puan sekalian. Kalau saya balik kat rumah mak saya dekat Polisen sana tuan-puan sekalian, kalau saya keluar dekat Tol Seremban tu, dia ada satu kawasan memang burung banyak dekat belah kanan tu kalau kita tengah tunggu traffic light. So dekat situ tuan-puan sekalian, saya tu nampak burung yang sebeginilah. Kalau seekor kona, semua kona sekali. Dan tuan-puan sekalian, anda tahu tak? Burung itu mampu untuk koordinat sesistematik itu, bukan sekadar mereka kata mereka punya latihan, tidak. Tapi Allah bagi tahu kemampuan mereka untuk terbang sebegitu indah adalah datang juga daripada cinta Allah kepada mereka. Maksudnya tersusunnya mereka, organize mereka juga adalah asbab cinta Allah kepada mereka. Maka tuan-puan sekalian, ya betul tuan-puan sekalian, Puan Afsanah sebut, dahlah kona semua kona dan tak berlanggar pula tu. Tak ada pula boom, bump each other, tak ada pula berlanggar tuan-puan sekalian antara satu sama lain. Dan boleh pula dalam keadaan suasana di atas sana yang lebih bingit. Tuan-puan sekalian, kalau ikutkan kalau anda pergi ke, orang kata apa, kalau anda panjat gunung kan, bila kita sampai kat sana kan kita punya pendengaran kan mungkin kurang kan. Dia akan jadi macam tertutup barangkali sebabkan pressure dan sebagainya. Tapi saya tak faham, macam mana burung itu, kalau kata dia bagi hint dekat burung lain kan, wait kona, macam mana burung lain boleh, yang hujung sekali tu boleh dengar pula arahan itu. Sebab yang mula kona, yang hujung sekali belah sini. Tapi hujung sana pun boleh turut sama-sama kona ataupun sekalian, sama-sama dengan dia. Macam mana dia bagi isyarat, woi pusing semua. Dalam keadaan pendengaran pun dah makin kurang dekat atas sana. Begitu hebat Allah Ar-Rahman tuan-puan sekalian, dia mengatur cintanya sehingga semua itu dilihat indah oleh kita pada hari. Dilihat indah oleh kita pada hari. Maka cinta Allah pada burung terkesan sampai kat kita bila tengok burung pun kita rasa macam terpesona dengan apa yang Allah jadikan pada burung tersebut. Okay? Jadi itulah gambaran safat. Dia terbang dalam keadaan bersaf-saf. Satu kita nampak dia boleh kona semua. Satu lagi tuan-puan sekalian yang lebih ajaib, ada nampak tak burung tu tak ada pula seekor terbang tinggi sikit, seekor terbang rendah sikit. Semua terbang pada keadaan yang sama level. Kalaulah burung itu, kalau dikatakan dia terbang disebabkan kembang kucuk sayap, burung A dengan burung B barangkali ada tenaga yang berbeza-beza. So mungkin burung A dia kembang kuncup dia kuat sikit, yang burung B pula dia kembang kuncup dia kuat sikit. Jadi mungkin akan mengakibatkan suara akan teratas sikit, suara akan rendah sikit. Tapi punyalah Allah mengatur cinta yang sangat hebat dan begitu teliti. Sebab ayat ni berakhir dengan basir, tak ada satu pun makhluk yang terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kembang kucuk walaupun berbeza-beza tenaga, tapi akhirnya terbang sama level. Terbang sama level. Masya Allah.
Tadi kita dah bincang pasal kiri kanan punya kona kan? Tapi cuba tengok burung yang terbang sama level. Macam mana akhirnya begitu tersusun sekali Allah menjadikan terbangnya seekor burung di atas sana. Maka begitulah tuan-puan sekalian ayat ke-19. Ayat 19 suratul Mulk, Allah nak bagi tahu kat kita, tadabbur boleh berlaku walaupun anda tidak membuka kitab tafsir. Tapi bukan ini kata, oh jangan buka kitab tafsir. Tidak, anda kena faham konotasi saya. Maksud saya, hari ini kalau kita sekadar memberi alasan, ustaz, tadabbur ini barangkali boleh berlaku hanya pada ustaz-ustaz dan graduan bahasa Arab je. Graduan pengajian Islam sahaja. Dia boleh baca kitab Arab ustaz, dia boleh melakukan tadabbur, boleh buka kitab, bermacam-macam kitab dia boleh baca. Tapi tuan-puan sekalian, ternyata Al-Quran ini untuk semua, sebab Allah sebut hudan linnas. Allah tidak kata hudan lil mu'minin. Al-Quran diturunkan. Allah tidak kata hudan lil muslimin, tapi Allah kata hudan linnas. Dia adalah petunjuk untuk semua manusia, tuan-puan sekalian. Maksudnya apa? Apa jua kos pengajian yang anda ambil sepanjang pembelajaran dulu, dia tidak dikira. Sebab apa? Ayat Allah ini sentiasa relevan untuk semua, termasuk ayat 19. Untuk anda faham, tuan-puan sekalian, cuba anda tengok ayat 19 ini. Anda tak perlu buka kitab tafsir untuk merhatikan burung, tuan-puan sekalian. Mungkin anda boleh baca kitab-kitab bermacam-macam. Oh, burung terbang macam ni, burung begini, burung begini. Tapi untuk anda lebih mendapatkan penjiwaan pada ayat 19, anda kena buka tingkap, anda kena tengok burung tu sendiri. Baru anda akan rasa ayat 19. Betul tak betul? Hanya sekadar tekstual yang anda tahu tentang burung tidak mencukupi. Anda kena mengalami satu pengalaman tengok burung. Oh begitu. Barulah anda akan lebih menjiwai ayat ke-19 surah Al-Mulk. Dan tuan-puan sekalian, Allah sebut ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Allah kata setiap satu burung, setiap seekor burung yang terbang di angkasa itu tidak terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh imagine tuan-puan sekalian, kalau burung sekecil-kecil burung pun Allah yang jaga, Allah yang organize, ini kan pula sebesar-besar manusia, pastilah Allah itu tidak terlepas daripada menjaga dan memberikan kebajikan kepada kita. Burung pun Allah bagi kebajikan. Takkanlah manusia Allah tak bagi kebajikan. Sedangkan manusia ni pula diberikan amanah lebih daripada berbanding makhluk-makhluk lain, maka manusia ini lebih-lebihlah lagi mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil makhluk pun Allah tak miss. Ini kan pula kita yang lebih besar daripada makhluk yang kecil itu. Pastinya Allah memberikan perhatian kepada kita, tuan-tuan sekalian. So sepatutnya tidak perlu timbul isu, ni tadabbur tidak perlu timbul isu ataupun dialog kita mengatakan Allah ni macam tak nampak saya sedang mengalami apa. Allah ni pandang ke tidak, saya tengah susah ni, PKP ni tak boleh nak cari duit ni, saya tengah susah. Allah tak nampak ke saya tengah susah, saya berdoa ke Allah, Allah tak makbulkan doa saya. Kita tak belajar daripada burung, burung pun Allah jaga kebajikan, sekecil-kecil makhluk pun Allah jaga kebajikan, takkan kita Allah tak jaga kebajikan. Itu adalah dia punya pandangan yang kita boleh ambil untuk kita menenangkan jiwa. Bahkan tuan-puan sekalian, berkebetulan hari Khamis yang lepas ada kaitan dengan tuan-puan yang kita nak bincang pada hari ini. Hari Khamis yang lepas kita menyambut Isra' dan Mi'raj, betul? Kan? Khamis yang lepas Isra' dan Mi'raj. Tuan-puan sekalian, kenapa ayat yang kita selalu bincang setiap kali tiba Isra' dan Mi'raj kita akan ambil ayat 1 surah Al-Isra' untuk kita bincangkan, betul? Kan biasa tiba je Isra' Mi'raj mesti ayat 1 surah Al-Isra' menjadi favorite kita untuk kita bincangkan. Mana-mana meja penceramah, kuliah online ke, kuliah kat masjid ke, kuliah kat surau ke, asal Isra' Mi'raj je ayat 1 surah Al-Isra' menjadi pilihan. Maka tuan-puan sekalian, anda perasan tak ayat 1 surah Al-Isra' apakah penutup ayat tersebut? Apa dia punya hujung ayat surah Al-Isra'? Di samping anda tahu permulaannya adalah subhanallazi asra bi 'abdihi lailan tu, apakah penutup ayat tersebut tuan-puan sekalian? Cuba kat surah Isra' semuanya. Surah Innahu huwas samiul basir. Yes, Sami'ul Basir. Kenapa Allah tutup ayat tu sama macam Allah tutup ayat 19 surah Al-Mulk? Kenapa waktu Nabi cerita ataupun ada cerita mengenai Nabi diisra'kan itu, kenapa penutup ayat tu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat? Apa kaitan cerita Isra' dan Mi'raj dengan Allah tu Maha mendengar dengan Maha melihat? Ada siapa nak bagi pandangan? Kenapa?
Sebab tuan-puan sekalian, kita kena tahu sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj, ada peristiwa yang telah melanda Nabi Muhammad SAW. Yang kita semua tahu adanya berlaku pada tahun tersebut, Am Al-Huzn, tahun kesedihan Nabi. Dan memang para ulama bersepakat tuan-puan sekalian, Isra' dan Mi'raj ini adalah hiburan. Memang ulama sebut, ini adalah hiburan kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab ada 3 peristiwa yang dilalui oleh Nabi sebelum berlaku Isra' dan Mi'raj. Yang peristiwa ketiga itulah yang telah menyebabkan Allah melakukan, mensegerakan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apakah dia 3 perkara tersebut? Yang pertama, kematian isteri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu Khadijah binti Huwailid. Yang kedua, tuan-puan sekalian, kematian bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, yang banyak support dalam dakwah dia. Yang ketiga, tuan-puan sekalian, berlakunya peristiwa Taif. Peristiwa Taif. Yang kita semua maklum, di situlah Nabi berdarah-darah di sana, tuan-puan sekalian, peristiwa Taif. Sebab waktu Nabi merasakan, dekat Mekah orang tak terima dakwah aku, maka Nabi memerlukan suaka politik, tuan-puan sekalian. Nabi perlukan tempat lain yang mungkin lebih meraihkan dakwah. Maka expectation Nabi, kalau aku pergi di Taif, barangkali orang lebih nak terima dakwah aku. Tetapi tuan-puan sekalian, ternyata sangkaan Nabi dan expectation Nabi meleset, sampai di Taif lebih dahsyat apa yang diterima di Mekah. Sampai Nabi tercedera fizikal, tuan-puan sekalian. Maka disebabkan peristiwa Taif inilah, tuan-puan sekalian, Nabi ni waktu dah berdarah begitu sekalipun, Nabi tidak menjadi seperti rata-rata kita pada hari ini. Bila berlaku Taif dalam kehidupan kita, tuan-puan sekalian, biasa kita pilih apa? Sebab setiap kita, tuan-puan sekalian, ada Taif dalam kehidupan, betul? Mungkin bukan di baling batu lah, tuan-puan sekalian. Mungkin barangkali kita mengalami ujian yang sangat besar dalam kehidupan. Itulah Taif dalam kehidupan. Setiap kita ada Taif dalam kehidupan kita, tuan-puan sekalian. Tetapi saat kita melalui Taif, biasa kita pilih untuk respon apa pada Taif yang berlaku dalam kehidupan kita? Kita pilih apa? Banyak kita memilih untuk mengadu domba ataupun banyak kita memilih untuk mengeluh. Tetapi tidak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi ni berdarah dah. Nabi ni kalau ikutkan, dia lah orang paling layak untuk, ya Allah, dengar rintihan aku sekarang ni. Kau tak nampak ke aku dah berdarah sekarang ni, ya Allah. So Nabi mengharap, kalau ikutkan Nabi juga ada rasa nak untuk Allah tengok keadaan dia sekarang dan bantu dia sekarang. Nabi pun ada rasa nak untuk Allah dengar rayuan dan rintihan hati Nabi. Tapi Nabi bukanlah orang yang memilih untuk mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bila Nabi memilih untuk tidak mengeluh dan bersabar pada waktu itu, Allah hiburkan Nabi dengan Isra' dan Mi'raj. Dan sebab itulah ayat pertama suratul Isra' ditutup dengan apa? Sami'ul Basir. Wahai Muhammad, aku tahu kau akan pilih untuk tidak mengadu dan mengeluh. Tapi aku dengar apa isi hati kamu. Kamu sedih, aku dengar isi hati kamu. Wahai Muhammad, aku nampak kamu berdarah di Taif. Aku nampak, aku tengok. Sebab itulah Isra' dan Mi'raj dipunchlinekan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 2 sifatnya. Iaitu As-Sami' Al-Basir. Aku dengar isi hati kamu, wahai Muhammad. Aku nampak peristiwa yang berlaku kepada kamu di Taif itu, wahai Muhammad. Aku tak pernah tinggalkan kamu. Begitu. Dan tuan-puan sekalian, selitkan sikit lah sikit je nak cerita pasal Isra' dan Mi'raj. Tuan-puan sekalian, kalau anda nak tahu peristiwa Isra' dan Mi'raj, dia tidak memadai anda buka surah Al-Isra' je ya. Sebab surah Al-Isra' anda cuma akan tahu cerita mengenai Isra' je. Tapi anda tak akan jumpa cerita pasal Mi'raj dalam surah Al-Isra'. Tapi hakikatnya itulah yang dipopularkan kepada kita, tuan-puan sekalian. Isra' Mi'raj je, ayat 1 Isra', ayat 1 Isra'. Tapi hakikatnya, tuan-puan sekalian, kalau anda nak tahu cerita kedua-duanya sekali, Isra' dan Mi'raj, anda tak boleh buka surah Isra' je. Sebab Isra' hanya sekadar, surah Isra' hanya sekadar cerita pasal Isra'. Tapi Mi'raj surah mana? Siapa tahu Mi'raj di surah yang mana? Nampak tak? Hari ini biasa, sebab kita dah biasa dimomokkan surah Isra' Mi'raj je, suratul Isra' ayat 1. Surah An-Najm. Yes. Surah, kalau kita nak tahu tentang cerita Mi'raj, dia akan didapati dalam surah An-Najm. An-Najm. Di situlah letak duduk cerita mengenai Mi'raj. Maka kalau anda nak tahu kedua-dua cerita itu lengkap, anda kena buka 2 surah lah. Surah Al-Isra' yang pertama, cerita pasal Isra', dan cerita pasal Mi'raj kita akan baca dalam surah An-Najm. Jadi ada kaitan tak dengan langit Isra' dan Mi'raj, tuan-puan sekalian? Ada kan? So memang masih lagi dalam track yang sama kita nak bincangkan pada hari ini. Rupa-rupanya bila Allah suruh tengok burung dekat langit tu,
Kita bukan sekadar nampak burung. Bila kita merenung ke atas, kita memang nak tengok burung. Tetapi hakikatnya, pandangan kita masih lagi tidak boleh dipisahkan dengan langit. Betul, tuan-puan sekalian? Dalam Suratul Mulk, antara surah yang sangat committed bercerita tentang langit, tuan-puan sekalian. Kenapa ya? Sebab langit ini adalah simbolik tentang daripada mana turunnya Al-Quranul Karim. So ini juga antara tadabbur yang kita boleh lakukan. Kenapa Allah begitu committed untuk bawa kita untuk tengok langit yang memanjang? Sebab dua perkara. Pertama, sebab Allah nak bagi tahu, kamu kena acknowledge ilmu-ilmu yang kamu dapat daripada Al-Quran ini, daripada mushaf ini, adalah datang daripada satu tempat yang sangat tinggi, yang mungkin luar daripada pengetahuan kamu. Sebab kita dah bincangkan pada ayat ketiga, keempat, kelima sebelum ini, betapa luasnya langit, tuan-puan sekalian, yang hanya manusia mampu capai pada hari ini pengetahuan tentang langit. Walaupun kita semua dah maklum, ada 7 lapisan langit. Kan? Tuan Haji Mazlan, kita ingat lagi tak perbincangan pasal langit dulu? Pasti ingat lagi tak? Sebab nampak muka Haji Mazlan saja duk tegur sapa. Nak kata tuan-puan sekalian, masa kita discuss pasal langit dulu, tuan-puan sekalian, Allah dah kantoikan dah 7 lapisan langit, ada 7 lapisan. Tetapi, tuan-puan sekalian, walaupun sudah dibilang ataupun telah dimaklumkan kepada kita 7 lapisan, tapi ilmu manusia pada hari ini baru mencapai tahap pengetahuan langit yang pertama je. Sebab langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh masih lagi belum diteroka oleh manusia. Sebab apa? Allah kata apa? Dekat langit pertama ni, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Dekat langit satu ni, aku hiaskan dekat langit yang pertama ini, langit dunia ini adanya apa? Bintang. Tapi tuan-puan sekalian, hari ini kalau anda tanya angkasawan yang telah bergerak ke atas sana yang lebih jauh, makin tinggi, cuba anda tanya dekat dia, sudahkah dia berjaya memisahkan pandangannya daripada bintang? Sebab Allah bagi tahu bintang ni letak duduknya di mana? Di sama ad-dunya, di langit yang pertama. Maksudnya apa? Selagi mana orang dekat atas sana bergerak makin ke atas dan dia masih lagi nampak bintang, ketahuilah tuan-puan sekalian, dia masih lagi di langit nombor 1. Masih lagi di langit nombor 1. So how we want to explain, macam mana kita nak explain langit kedua? Sebab apa? Hari ini teknologi kita masih lagi tidak boleh pisahkan, dekat atas sana masih lagi nampak bintang. Masih lagi nampak bintang. Anda tengok buku sains anak-anak kita, tuan-puan sekalian. Dia kata paling tinggi itu adalah Bima Sakti dan galaksi. Tapi waktu mereka lukis galaksi, tuan-puan sekalian, akan ada latar-latar titik-titik dekat belakang tu. Iaitu apa benda? Bintang. Jadi nak kata yang masih lagi ilmu kita manusia pada hari ini, asal angkasa je, kita mesti akan letakkan ada bintang dekat situ. Maksudnya kita masih lagi berbincang sekitar apa? Langit nombor 1. Dan tuan-puan sekalian, bila Allah dan Suratul Mulk sebelum tidur ni ajak kita tengok atas, tengok langit, supaya kita appreciate every single knowledge yang kita dapat daripada Quran ini adalah datang daripada satu sumber yang sangat tinggi. Kalau anda dekat dunia pada hari ini, tuan-puan sekalian, mungkin anda boleh berbangga, saya ni belajar daripada Timur Tengah, jauh saya bergerak ke ufuk Timur Tengah. Saya belajar daripada barat, saya pergi ke US, Kanada, saya pergi ke mana-mana ceruklah, anda boleh bergerak ke utara, selatan, timur dan barat, tuan-puan sekalian. Tetapi special Quran ni, tuan-puan sekalian, Allah kata dia nazala, dia turun. Setakat ni, tuan-puan sekalian, tak ada orang lagi dah berbangga. Kau belajar universiti mana? Aku belajar daripada universiti langit. Tak ada lagi, tuan-puan sekalian, datang daripada atas. Setakat ni orang duk bangga universiti yang utara, timur, selatan, barat. Betul? Tak ada lagi orang kata saya datang daripada universiti langit. Setakat ni tak ada lagi, tuan-puan sekalian. So nak kata sejauh-jauh mana pun kita belajar, tuan-puan sekalian, masih lagi berada dekat muka bumi. Tapi Quran datang daripada satu tempat, walaupun telah dimaklumkan daripada Quran, tapi kita merah tak masuk. Ada soalan ke? Okey, baik. So tuan-puan sekalian, nak katanya inilah betapa sebab Allah nak bawa kita untuk tengok langit. Itu poin pertama. So untuk kita lebih appreciate Al-Quran. Yang kedua, tuan-puan sekalian, Allah nak suruh kita maklum tentang wujudnya alam yang lain selain daripada pengetahuan manusia yang kita dapat lihat dengan panca indera. Sebab hari ini kan ada manusia bila mana dibicarakan kepada dia berkenaan dengan adanya hari kiamat, adanya hari dan satu alam yang kita semua pasti akan lalui.
Ada manusia yang percaya dan ada manusia tidak percaya. Maka tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu sebagai teaser untuk kamu memperkuatkan kepercayaan kepada alam akhirat, aku datangkan satu alam yang ada bersama-sama kamu dekat dunia pada saat ini, iaitulah alam langit yang kamu mungkin tahu dimaklumkan cerita akannya, tapi kamu masih lagi belum capai ke semua lapisan langit tersebut. Nampak tak? So langit ini dihantar oleh Allah untuk mempermudahkan kita mempercayai pada satu alam yang gaib pada saat ini, iaitulah alam akhirat yang kita kena imani dan ia salah satu daripada rukun iman kita. So langit adalah modul Allah untuk permudahkan kita percaya pada hari kiamat tu. Jelas? Sebab walaupun telah dikantuikan tentang langit, tapi tak semua tentang langit kita sudah tahu saat ini. So ini adalah latihan ataupun drill ataupun tadribat daripada Allah, latihan intensif Allah. Kalau kamu susah percaya betapa luasnya langit dan alam langit yang kamu tak tahu tu, susah nak percaya tentang langit, kamu mungkin akan mengalami masalah untuk percaya tentang alam akhirat. Faham? So langit ni dia duduk bersama-sama dengan kamu kat dunia ni. Alam tu wujud bersama-sama dengan kamu dekat dunia. Tapi macam mana kalau kamu susah nak percaya sistem langit ataupun alam langit tu, maka macam mana kamu nak percaya pada satu alam yang tidak duduk sekali dengan kamu dekat dunia, iaitu alam akhirat? Maka ianya adalah latihan daripada Allah. Sebab itulah sebelum tidur, Allah drill kita, Allah train kita untuk kita percaya kepada satu benda yang kita tidak boleh lihat dan benda itu boleh berlaku walaupun tidak terlihat. Macam itulah, lebih kurang begitu. So Allah nak meningkatkan, nak menambahkan, nak menebalkan keimanan kita dengan modul-modul sebegini. Sebab itu Allah sentiasa kerap dalam surah sebelum tidur ini, Allah bawa kita kepada langit, kepada langit, kepada langit. Jadi faham tuan-tuan sekalian? Jadi ayat 19 walaupun berbicara tentang burung, masih lagi tidak terlepas daripada cerita mengenai langit. Dan ada lagi tuan-tuan sekalian, ulama-ulama membahaskan, kan ayat sebelum tu kan ada cerita pasal ancaman Allah. Betul tak betul? Ada cerita pasal ancaman Allah, balasan Allah kepada mereka yang kufur. Betul? Pada ayat 18 sebelum ni. Cuba anda tengok ayat 19, ada cerita pasal burung kan? Kenapa selepas cerita pasal ancaman-ancaman yang datang daripada langit ayat-ayat sebelum ini, kenapa lepas itu Allah bawa cerita pasal burung? Sebab dalam Al-Quran sendiri, bila Allah cerita tentang burung, ada 5 jenis burung yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tahukah anda tentang fakta ini? Bila Allah sebut tentang burung, ada 5 kisah burung yang Allah bawa dalam Al-Quran. Anda tahu ke tidak tahu? Nak tahu ke tak tahu? Nak tahu ke tak nak tahu? Tak tahu Ke dah tahu dah saya tak nak cerita? Dah tahu dah? Nak cerita? Okey, baik. Dalam Al-Quran, Allah sebut tentang ada 5 kisah burung. Di manakah lokasi-lokasi kisah-kisah burung ni tuan-puan sekalian? Baik. Lokasi pertama yang kita akan jumpa tentang kisah-kisah burung ini. Lokasi pertamanya adalah seperti semua maklum, burung hudhud. Ni pada zaman Nabi apa ni? Nabi Sulaiman alaihissalam. So, Nabi Sulaiman dan burung hudhud. Ini adalah kisah pertama yang melibatkan burung. Okey, Nabi Sulaiman dan kisah burung hudhud. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga semua orang maklum, iaitu cerita mengenai Nabi Ibrahim mencincang burung-burung yang waktu dia nak minta pada Allah tu, ya Allah, macam mana kau boleh tunjuk tak depan mata aku, macam mana kau hidupkan sesuatu jasad yang telah mati. Kan waktu tu kan Allah suruh Nabi Ibrahim cari 4 ekor burung. Kan ada cerita pasal burung kan kat situ kan? So itu cerita kedua. Cerita Nabi Ibrahim ni anda boleh buka surah Al-Baqarah. Ayat berapa 259 ataupun 260. Lebih kurang macam tu lah. Antara dua ayat tu, 259 ataupun 260. Baik. Nabi Sulaiman burung hudhud ni jelaslah dalam Quran. Okey, baik. Terus lagi. Cerita ketiga, kisah ketiga yang melibatkan burung adalah waktu tanah liat burung. Yang bila dia jumpa tanah liat burung tu sekalian, dia telah berubah jadi tanah liat burung. Lalu Nabi Isa tiupkan pada tanah liat itu lalu menjadi burung. Ini cerita pasal Nabi Isa meniupkan tanah liat burung tu sekalian. Again, ada juga cerita mengenai burung. Tapi pada kisah Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Itu cerita ketiga. Cerita keempat, tuan-puan sekalian, adalah kisah 2 orang anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan Habil.
Yang waktu Qabil nak kebumikan Habil tu, anda ingat tak cerita dalam Quran? Allah bagi tahu, waktu Qabil nak mengebumikan Habil, maka waktu itu burung gagak muncul di hadapannya. Betul? Memperlihatkan cara untuk menanam mayat tu. Anda tahu cerita ni kan? Kan waktu tu kan Qabil dah bunuh Habil, Habil dah mati. Kan? Tak tahu macam mana syariat nak buat macam mana kalau orang dah mati nak buat macam mana. Kan? So, kan burung gagak muncul depan dia, tunjukkan macam mana nak kebumikan jasad Habil. Itu cerita yang ada pada kisah Nabi Adam lah. Bukan kisah Nabi Adam. Kisah dua orang anak Nabi Adam AS. Kisah Qabil dan Habil. Okay? Dalam Al-Quran disebutkan. Dah keberapa dah tu? Ketiga? Keempat. Okay. Yang terakhir tu puan sekalian. Agak-agak apa lagi burung yang saya tak cerita? Burung, semua orang tahu ni. Juzuk 30. Ababil. Yes, burung ababil. Okay? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Okay? So ada 5 kisah. Dan tuan-puan sekalian, kalau kita nak perhalusi, ini adalah ilmu setengah-setengah ulama tafsir mengatakan ilmu yang saya nak bincangkan ni ilmu yang orang kata advance, ilmu yang agak tinggi dalam perbincangan ulum Quran. Tapi saya nak kongsi juga supaya kita nampak rupa-rupanya perbahasan ulum Quran ni luas. Dia tidak sekadar terhenti kepada perbincangan tafsir semata-mata, tapi ulum Quran telah bergerak mengurat langkah lebih jauh bila mana mengaitkan apakah relevan bila Allah sebut ayat 19 ini tentang burung dan kaitannya dengan 5 kisah yang saya sebutkan tadi. Rupa-rupanya ulum Quran, ulama-ulama ulum Quran tuan sekalian dah bincang panjang dah. Apa kaitan burung ayat 19 dengan kaitan sebelum ayat 19 tu pula cerita pasal ancaman-ancaman. Dan apa pula kaitan dengan 5 burung yang saya sebutkan daripada kisah-kisah itu tadi. Maka tuan-puan sekalian, burung ababil adalah simbolik kepada apa benda? Kebinasaan kepada tentera-tentera bergajah. Betul? Burung ababil adalah simbolik kepada kebinasaan kepada tentera-tentera bergajah. Satu, kita belajar daripada burung ababil, simbolik kebinasaan. Maksudnya, burung, kita boleh, bila mana kita lihat burung, kita bukan sekadar nampak burung yang terbang, tapi daripada burung kita akan boleh lihat juga ada umat yang pernah dibinasakan oleh burung yang dihantar oleh Allah yang dipanggil sebagai ababil. Okay, satu, idea tentang kebinasaan. Pertama. Kedua, kisah Nabi Ibrahim. Bila tengok burung, dia bukan sekadar melambangkan kebinasaan, tetapi ada juga elemen-elemen mampunya Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati. So daripada burung, hanya tengok burung, anda tak akan sekadar ingat kebinasaan, tapi anda juga akan ingat rupa-rupanya ada kisah di sebalik burung. Dia pernah mati dicincang lumat oleh Nabi Ibrahim, lalu Allah hidupkan semula. So kemampuan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati juga kita nampak daripada seekor burung. So dalam arti kata lain, ulama-ulama yang dalam bidang tanasuk ni maksudnya relationship lah. Tanasuk ni munasabah. Apa benda tak? Ilmu relationship di antara poin-poin dalam Al-Quran. Okay, tanasuk ni. Ulama-ulama tanasuk mengatakan, rupa-rupanya Allah nak suruh kita tengok burung bukan sekadar dengan satu pandangan je. Tengok kembang kuncup sayap. Tapi Allah nak suruh kita tengok burung dengan tambahan 5 pandangan lagi. Burung juga mengingatkan kamu kepada kebinasaan. Burung juga akan mengingatkan kamu kepada ada pernah berlaku kisah dia dah mati dan dihidupkan semula. Kemampuan Allah untuk menghidupkan sesuatu yang dah mati. Itu daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Dan daripada pandangan ketiga tentang burung tuan-puan sekalian, daripada kisah Qabil dan Habil, kita akan belajar rupa-rupanya daripada burung, kita boleh belajar daripada sesuatu makhluk yang kita duk gelar dia tidak berakal itu. Rupa-rupanya Allah nak ajar kita, kamu boleh belajar daripada semua tentera-tentera yang telah aku utuskan kat muka bumi. Tentera-tentera Allah ataupun tenaga-tenaga pengajar kamu bukan sekadar datang daripada apa? Daripada makhluk bernama manusia. Tapi kamu juga boleh belajar daripada makhluk yang bernama burung. So Allah ajar kita, be humble bila mana nak belajar. Jangan kamu nak selektif sangat. Rupa-rupanya burung pun boleh ajar sesuatu kepada kita. Seperti mana Qabil yang tak tahu nak kebumikan Habil, burung gagak ajar kat dia macam mana nak kebumikan Habil. See that? So ini pandangan ketiga. Learn from all people. Jangan terlalu orang kata apa benda? Kau ni bukannya ada master PhD pun. Kenapa nak dengar daripada mulut kau pula? Nampak? So jangan jadi orang yang suka attack peribadi. Sebab orang yang susah nak belajar disebabkan terlalu fikir siapa orang kat depan tu, ini adalah perangai Firaun tuan-puan sekalian.
Firaun ini antara faktor kenapa dia susah nak terima dakwah Nabi Musa, sebab apa? Dia merasakan dirinya terlalu baik dan dia akan hanya dapat belajar daripada benda-benda yang setaraf dengannya sahaja. So adakah ini sikap yang kita nak teruskan tuan-puan sekalian? Sebab itu nak belajar ni, daripada sehina-hina hamba pun kita boleh belajar sesuatu daripada ini. Ini pandangan ketiga daripada kisah Qabil dan Habil. Kisah daripada Isa meniupkan tanah liat burung sampai hidup tuan-puan sekalian, apa benda? Allah nak bagi tahu kat kita, pandangan keempat tentang burung ni adalah Allah lah yang menjadikan kita dan Allah jualah yang telah menghidupkan kita dengan peniupan roh dalam rahim ibu. Nak katanya tuan-puan sekalian, kisah Nabi Isa ni sentiasa dipalikkan dengan elemen-elemen roh. So Allah nak bagi tahu dengan burung, Allah nak suruh kita ingat tentang hidupnya kamu dengan adanya roh dalam badan kamu. Kalau tidak ditiupkan roh dalam badan kamu, maka tidak hiduplah sesuatu makhluk. Sama ada manusia ataupun makhluk-makhluk lain. Sebab Nabi Isa cuma nampak tanah liat burung. So, kita boleh bentuk burung sesempurna mungkin, tapi tuan-puan sekalian, tidak akan jadi burung yang hidup kerana Allah tidak tiupkan roh pada burung tersebut. Semua berlaku atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik, itu adalah pandangan yang keempat. Pandangan yang kelima, tuan-puan sekalian, daripada kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman, tuan-puan sekalian. Agak-agak apa kita belajar daripada kisah Nabi Sulaiman dan burung Hudhud? So Allah nak suruh kita tengok apa pula pada kisah yang kelima ni, kisah Nabi Sulaiman dan burung Hudhud ni. Mana ajar kita benda? Ya, COVID. Hadir. Apa benda? Tak datang. Ya. Perkataan susah. Tidak hadir bila Nabi Sulaiman ni tak hadir. Tak dengar tak tuan sekalian. Okey baik, tak apa, saya bagi jekan jawapan. Baik. Yang kelima tuan-puan sekalian adalah daripada kisah Nabi Sulaiman yang burung Hudhud ni, Allah ajar kita tentang elemen ketaatan. Allah ajar kita tentang elemen ketaatan. Yes, betul. Tuan ke puan? Tuan Haznan Hussein. Ketaatan. Elemen-elemen ketaatan. So ada 5 pandangan tambahan. Di samping ada tengok burung kembang kuncup sayap ni, Allah nak suruh kita pandang burung ni dengan 5 lagi pandangan lain. Daripada 5 kisah yang dipalikkan mengenai burung dalam Al-Quran. Iaitulah kisah apa tuan-puan sekalian? Burung ni juga ada bawa idea tentang kebinasaan. So bila kamu tengok burung, beringat-ingatlah. Allah juga mungkin barangkali suruh tengok burung tu, beringat-ingat. Kalau kita berterusan melakukan dosa perkara yang tidak diinginkan Allah, Allah boleh binasakan kita tuan-puan sekalian. Nampak? So rupa-rupanya Allah hantar seekor burung tu untuk menjadi tazkirah kepada kita. Kamu tak ingat ke daripada burung yang tengah terbang dekat atas kepala kamu ni, kamu tengah tengok dia sekarang, kamu dalam keadaan berdosa sekarang ni, ada umat yang telah berdosa kepada Allah, bila aku hantar burung, dia tengok burung tersebut, burung itu bukan memberikan dia, wah ketakjuban, wah dia terbang dekat angkasa begitu hebat sekali. Tapi dia membawa idea ataupun membawa berita kebinasaan. Kamu nak berterusan ke melakukan dosa sekarang? Begitulah lebih kurangnya. So dia tazkirah kepada kita. Pertama. Kedua, bila Allah suruh kita tengok burung dengan pandangan yang seterusnya itu, oh kamu lupa ke Allah itu boleh menghidupkan dan mematikan? Walaupun dia dah mati, Allah juga berhak menghidupkan sesuatu yang dah mati. Susah lagi ke kamu nak percaya tentang hari kiamat? Sebab aku telah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim sendiri, macam mana dia dah cincang burung depan dia sendiri. Dia yang cincang burung tu sendiri, tapi akhirnya burung tu datang sebab aku hidupkan dia balik. Maka susah lagi ke kamu nak percaya bila kita semua mati, nanti bila tiba dekat akhirat nanti, kita akan dihidupkan semula. So, dia adalah tazkirah kepada kita semua akan dihidupkan semula dekat akhirat nanti oleh Allah. Dan tidak menjadi kesusahan kepada Allah pun untuk menghidupkan kita seperti mana kita hidup kat muka bumi ni. Burung dicincang, tuan-puan sekalian. Anda tahu cincang? Cincang ni bukan kita buat dalam keadaan tersusun dan berhati-hati. Itu apa benda? Cincang, anda tahu cincang kan? Cincang ni kita chop tu, kita tak berhati-hati pun. Kita tak tahu pun, kita tidak ada aim pun. Aku nak belah kat sini, tak ada. Kita chop gitu lah. So mungkin dalam keadaan dia punya penceraian daging-daging badan itu dah berselera. So dalam keadaan sebegitu, mungkin kalau kita nak cantumkan tuan-puan sekalian, susah ni dah berselera sebab dah lumat, hancur. Tapi bila Nabi Ibrahim panggil balik burung yang telah dicincang itu, datang sempurna tuan-puan sekalian. So kalau Allah mampu buat begitu, binatang kecil begitu tuan-puan sekalian, agak-agak nak menciptakan kita balik waktu nak hidupkan kita semula nanti dekat akhirat nanti, susah ke bagi Allah? Tak susah.
Nampak tak? So daripada burung beringat kita semua akan dihidupkan dan daripada dibangkitkan semula dan Allah tidak susah pun nak buat benda tu. Itu yang kedua. Yang ketiga daripada tu, kamu boleh belajar. Maksudnya kata daripada burung pun, daripada kisah Qabil dengan Habil tadi, daripada burung pun kamu boleh belajar sesuatu. Jangan blok pembelajaran tu hanya pada orang-orang yang berilmu saja. Sedangkan daripada makhluk bernama binatang pun kita boleh belajar ataupun sekalian. Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, menghidupkan tu cerita Nabi Isa. Saya dah cerita tadi, Nabi Sulaiman belajar untuk taat. Belajar untuk taat. Baik. So nampak tuan-tuan sekalian, hanya pada seekor burung kita belajar banyak benda pada hari ini. Bukan sekadar belajar macam mana dia terbang, rupa-rupanya cinta Allah telah menyebabkan dia terbang. So ada pandangan lain, cadangan daripada ulama-ulama tanasuk ni, ada pandangan-pandangan lain yang kamu kena tengok pada burung. Dan semua itu anda akan dapati waktu anda nak tidur malam, tuan-tuan sekalian. Nampak tak? Malam gelap gelita. Macam mana saya nak nampak burung lagi pada malam gelap gelita ni? Wahai Ustaz, kan Ustaz kata malam, kan bukan Ustaz kata kita kena baca sebelum tidur ke? Tak ada kerja Ustaz, buka tingkap lagi nak cari burung malam-malam. So Allah nak bagi tahu, ini poin yang mungkin penutup bagi ayat 19. Allah nak bagi tahu kat kita, waktu kita belum buta, Allah suruh tengok betul-betul. Saya ulang, anda mendalam maksud ni, waktu kita belum buta, Allah suruh tengok betul-betul benda yang dia datangkan kepada kita. So Allah nak bagi tahu kenapa surah ni dibaca sebelum tidur dan kenapa sebelum tidur kita baru ingat pasal benda ni. Sebab Allah nak bagi tahu terlalu banyak masa-masa kamu kat dunia ni kamu dah habiskan tanpa kamu merenung ciptaan Allah. Kamu sekarang baru nak menyesal, kamu malam-malam baru saya baca surah ini baru teringat pasal nak tengok burung. Tak, di waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam itu kamu buat apa? Begitulah maksudnya. So nak katanya tuan-tuan sekalian, mungkin kita akan dirundung ataupun diselubungi penyesalan. Kenapalah siang tadi aku tak tengok burung? Kenapa aku tak lihat dengan 5 pandangan itu tadi? Aku menyesal sangat waktu siang tadi. So penyesalan itu akan berakhir dengan apa? Taubat kepada Allah, betul? Tapi tuan-tuan sekalian, taubat itu bukan sekadar anda menyesal, menyesalnya saya tak tengok burung. Tapi esok pagi anda bangun waktu siang kembali, anda tak tengok lagi burung tersebut. So itu bukan taubat. Patutnya bila Allah telah bagi peluang untuk anda menyesal lepas anda baca ayat 19 suratul Mulk malam tadi, kalau Allah bagi peluang hidup hari ini, jangan bazirkan lagi seperti mana semalam. Betul? Ingat lagi tak perbincangan ayat kedua sebelum ini kita baca suratul Mulk kan, ayat kedua kan? Allah kata setiap hari kamu akan kena uji, liyabluwakum, kamu akan kena uji. Tapi pada orang-orang yang diuji oleh Allah setiap hari itu, Allah nak tengok apa benda? Ayyukum ahsanu amala. Aku nak tengok sesiapa manusia yang cuba daripada hari ke hari nak jadi lebih baik ataupun nak jadi better than yesterday. Patutnya malam tadi kamu telah ditampar hebat oleh suratul Mulk, tapi kamu tak tahu kamu akan hidup ke tidak pada esok hari. Tapi kalau Allah bagi peluang hidup esok, did you be better? Adakah kita jadi lebih baik daripada semalam? Semalam terlepas nak tengok burung, takkan hari ni pun nak terlepas tengok burung. Bukan gitulah. So penyesalan memang akan banyak kita akan rasa sepanjang membaca suratul Mulk dengan kefahaman. Tetapi orang yang beruntung adalah bila Allah bagi peluang, dia gunakan peluang itu untuk menebus kembali penyesalan yang telah dia sesali pada malam tadi. Nampak? So begitulah tuan-puan sekalian. Banyak penyesalan-penyesalan yang kita akan jumpa dekat dalam suratul Mulk. Tapi persoalannya taubat itu bukan sekadar kita menyesal, tapi taubat itu perlu diiringi dengan apa? Dengan tindakan-tindakan yang sewajarnya yang menampakkan kita ni benar-benar menyesal. Okey, boleh faham? Okey, jelas ayat 19. So siapa aspek rupa-rupanya pada seekor burung macam-macam benda kita dapat kan? Baru pada seekor burung. Belum lagi kita belajar daripada semut, belum lagi kita belajar daripada nyamuk seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran. Baru pada seekor burung macam ni rupanya Allah bagi tahu. Tak cerita lagi tuan-puan sekalian, Allah suruh kita belajar daripada sehelai daun. Pernah tengok sehelai daun? Bahkan barangkali untuk kaum muslimat mungkin, kaum muslimin yang rajin-rajin tuan-puan sekalian, kalau ada pokok-pokok kat rumah kan daun akan berguguran kan? Yang biasa anda tengok daun berguguran, anda tengok daun tu biar berguguran kat bawah ke? Anda lah orang yang tukang sapu daun tu tiap hari, buang daun tu tiap hari tuan-puan sekalian. Tapi setiap kali tengok daun tak ada rasa apa-apa kita pada tengok daun ni. Kenapa ya? Setiap hari tengok daun, setiap hari tengok ada daun dekat bawah. Tapi Allah kata you can learn something from daun sebenarnya.
So begitulah burung ajar kita. You can learn from anyone, anything. Not just anyone, but you can learn from anything, including animals, daripada haiwan-haiwan tuan-tuan sekalian. Okay, baik. So itu ayat yang ke-19. So again lah, sebab itu Allah kata innahu bikulli syai'in basir. Sebab itu ada cerita pasal basir. Allah Maha melihat. Baik, ayat ke-20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Again, persoalan seterusnya masuk. Kalau sebelum ni ada banyak persoalan kan, saya kata ada 6 persoalan kan. Nah, ini persoalan seterusnya lah. Allah tanya, bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain daripada Allah yang Maha Pemurah. Sebenarnya orang-orang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. Baik, tuan-tuan sekalian. So bila mana ada orang yang masih tak percaya segala benda yang berlaku dalam kehidupannya itu adalah disebabkan rahmat Allah kepada dia, seperti mana yang kita baca suratul Kahfi kan. Hidup kita ni tuan-tuan sekalian, baik yang kita terima dalam kehidupan semua berlaku atas rahmat Allah kepada kita. Baik macam mana pun. Sebab itulah Jumaat yang lepas kita dah baca satu surah. Surah apa kita baca Jumaat lepas? Surah apa? Surah apa Jumaat lepas kita baca? Yang kita digalakkan baca setiap hari Jumaat. Al-Kahfi. Al-Kahfi. Nah, kalau saya tahu tuan-puan sekalian anda baca surah ikut juzuk yang anda nak habiskan setiap tahun tu kan, anda baca ikut turutan. Tapi nak kata Jumaat kan digalakkan oleh baginda Nabi SAW kita baca suratul Kahf. Maka tuan-puan sekalian, bukankah dalam suratul Kahfi ada cerita mengenai seseorang yang telah menempah satu kejayaan yang sangat besar, lalu akhirnya waktu manusia-manusia memuji disebabkan kebaikan yang telah dilakukan itu, lalu akhirnya dia menyebutkan hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat Tuhanku kepadaku. Kuatkah kita untuk melakukan sedemikian? Anda boleh imagine tuan-tuan sekalian, Dzulqarnain yang kita baca dalam suratul Kahfi itu, Dzulqarnain dia telah melakukan satu jasa yang sangat besar, iaitu apa benda? Dia telah berjaya membina satu tembok memisahkan di antara penduduk dua gunung dengan apa? Dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan selama ini orang-orang penduduk di antara dua gunung ini sangat takut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebab apa? Mufsiduna fil ardh. Ya'juj dan Ma'juj dikatakan oleh penduduk dua gunung ini adalah satu makhluk yang melakukan kerosakan dekat muka bumi. So disebabkan itulah dia kata, boleh tak you make something Dzulqarnain, kau buat sesuatu untuk pisahkan kami di antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kami. Pisahkan kami di antara dia. So bila mana tuan-tuan sekalian, Dzulqarnain akhirnya bila tiba di situ, dia telah membina satu tembok. Dan waktu terbinanya tembok itu tuan-tuan sekalian, pertama orang lain telah memberikan ucapan kepada dia, wah hebatlah kamu Dzulqarnain. Kamu telah berjaya memisahkan kami dengan mereka. Ini jasa yang sangat besar. Kau layak diangkat sebagai pemimpin. Macam-macam pujian. Macam kita buat jasa besar lah tuan-puan sekalian. Kita ni mungkin barangkali buat satu benda yang mungkin menyebabkan orang impress. Orang takjub dengan apa yang kita telah lakukan tuan-puan sekalian. Mungkin orang akan puji kita dan sebagainya. Tapi Dzulqarnain akhirnya bagi mengajarkan kita sesuatu. Sebesar-besar mana pun kejayaan yang kita terima, yang kita telah lakukan dengan usaha kita, kembalikan kepada ianya berlaku disebabkan apa? Rahmat Allah kepada kita. Dan anda tahu tak tuan-puan sekalian, saya tak pastilah pernah tak ustaz-ustaz bagi tahu tentang fakta ini kepada anda. Ini juga akan menjadikan anda rasa tak sabar nak baca suratul Kahfi pada hari Jumaat yang akan datang. Walaupun sekarang hari Isnin, 5 hari lagi nak dapat Jumaat. So mungkin fakta ini akan menyebabkan anda lebih rasa teruja nak baca suratul Kahfi Jumaat ini. Anda perasan tak? Dalam suratul Kahfi ada 4 cerita. Cerita Ashabul Kahfi, cerita pemilik dua kebun, cerita Nabi Musa, Nabi Khadir. Yang keempat adalah cerita mengenai Dzulqarnain. Dan anda perasan tak keempat-empat cerita ini bukan kebetulan ya, ini bukan kebetulan. Dalam keempat-empat cerita ini Allah selitkan perkataan rahmat pada empat-empat cerita ini. I prove it to you, saya buktikan. Bila Allah ceritakan pasal Ashabul Kahfi, apa permulaan cerita? Kita akan baca ada satu doa yang kita mungkin amalkan selepas solat. Dan dalam doa tersebut ada tak perkataan rahmat? Ada. Iaitu apa benda tuan-puan sekalian? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmah. So dalam erti kata lain,
antara tema yang melatari selamatnya Ashabul Kahfi daripada kejaran-kejaran orang yang nak tangkap dia tu, selamatnya dia bukan disebabkan dia lari tu laju. Selamatnya Ashabul Kahfi bukan disebabkan dia berjaya menyorok dalam gua yang orang tak jumpa. Tapi selamatnya Ashabul Kahfi adalah sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah telah bagi rahmat dekat dia. Awal-awal cerita lagi Allah bagi tahu. Everything yang kamu akan baca dalam cerita Ashabul Kahfi ini, kamu akan impress, kamu akan teruja. Tapi selamatnya dia itu bukan disebabkan apa? Bukan disebabkan dia berjaya menyorok dengan begitu cemerlang sekali. Bukan sebab dia berjaya menyamar dengan begitu cemerlang sekali. Tetapi sebab atina min ladunka rahmah. Sebab aku dah bagi dia rahmat. So rahmat itulah menyelamatkan dia. So nampak? So rahmat masuk dalam cerita ni. Dua, tuan-puan sekalian. Bila cerita pemilik dua kebun. Pemilik dua kebun, tuan-puan sekalian, ada kebun-kebun yang sangat dahsyat. Sebab ada kaitan dengan ayat 20 kita nak bincang suratul Mulk ni. Dia ada kebun yang sangat dahsyat berbuahnya, tuan-puan sekalian. Dia ada kebun anggur, ada kebun kurma, dan di antara kedua-dua kebun itu Allah kata apa benda? Adanya sungai yang mengalir. Can you just imagine that? Seorang pekebun yang mendapat passive income, you know passive income punya terms? Passive income ni maksudnya dapat income, goyang kaki pun dapat income ataupun sekalian. Level-level pemilik dua kebun ni, goyang kaki pun tak perlu nak cara sangat pun pasal kebun dia. Kebun dia akan sentiasa lembab, tanah dia akan sentiasa lembab, tak perlu nak pergi siram pokok setiap hari pun. Buah akan berbuah dengan pesat sekali tu puan sekalian. Tapi celupa mulut pemilik dua kebun ni. Dia kata apa benda? Aku rasa tanaman aku tak akan binasa lah. Aku tak rasalah kiamat akan berlaku ni. Punya celupa mulut dia. Disebabkan keceluparan tu puan sekalian kan, akhirnya Allah telah membinasakan kebun dia. Ingat lagi kan, tahu kan cerita ni kan? Allah binasakan kebun tu. Lalu puan sekalian, Allah tutup cerita pemilik dua kebun ni dengan cerita apa benda? Allah bagi tahu dua perkara. Pertama, aku tahu kau dah buat salah. Kau celupa dengan aku sebelum ni. Aku dah bagi nikmat yang banyak. Kau celupa dengan aku. Kau kata kiamat akan berlaku. Sanggup kau kata begitu. Kau kata kau rasa tanaman kau tak akan binasa. Sanggup kau kata begitu. Tapi tak apa. Seteruk-teruk hamba aku, dia mungkin pernah buat sebesar-besar dosa kat dunia. Tapi Allah kata, wa rabbukal ghafuru zurrahmah. Aku nak bagi tahu kepada pendosa-pendosa yang mungkin pernah buat keceluparan kat muka bumi ni, ataupun yang mungkin pernah melakukan dosa sebesar-besar mungkin kat muka bumi ni. Aku ni ghafur, aku ni pengampun. You can just ask forgiveness. Minta ampun pada dosa yang kau dah buat sebelum ni. Dan berita gembiranya adalah bila kau minta ampun, aku tak akan kurangkan sayang aku pada kamu. Tuan-puan sekalian, saya nak tanya, kalau ada orang buat salah kat kita dan dia minta maaf kat kita, tuan-puan sekalian. Dia buat salah, dia minta maaf. Lalu anda dah bengkak hati. Tahu bengkak? Bengkak ni apa benda bengkak ni Haji Mazlan? Bengkak ni maksudnya adalah dah sakit hati. Bengkak hati, tuan-puan sekalian, orang tu buat khianat kat kita. Tapi orang yang buat khianat kat kita tu minta maaf kat kita lah ni. Minta maaf aku dah buat something yang besar dekat kau. So tuan-puan sekalian, mungkin sebelum ni kita bersahabat baik dengan dia, tapi sekarang sahabat baik tikam kita daripada belakang. Tapi sahabat baik kita tu sekarang minta maaf kat kita. Saya nak tanya tuan-puan sekalian, kita dah pernah merasakan nak putus sahabat dengan dia disebabkan khianat yang dilakukan. Tiba-tiba dia minta maaf dengan kita. Kita akan maafkan tak? Maafkan ke tidak? Mungkin maaf lah. Mungkin. Saya kata mungkin maafkan. Tetapi tuan-puan sekalian, saya nak tanya. Layanan anda kepada dia lepas anda maafkan tu sama tak macam anda best friend forever macam dulu tu? Sama ke tak sama? Dah tak sama dah tuan-puan sekalian. Dulu tuan-puan sekalian blood brothers tuan-puan sekalian. Apa-apa buat sama-sama. Kan? Kalau kau minum cawan daripada situ, aku akan minum juga daripada situ. Nak kata begitulah tuan-puan sekalian. Kalau kau minum cawan daripada sini, aku akan minum kat tempat kau minum. Gitu punya blood brothers tuan-puan sekalian dulu-dulu. Tapi disebabkan khianat berlaku tuan-puan sekalian, minta maaf. Okay, I forgive you. But layanan dah tak macam dulu dah tuan-puan sekalian. Kalau dulu teman lepak, itulah orang kita cari. Tapi sebab pernah khianat kat kita, kita maafkan dia. Tapi dah tak cari dah. Tak cari dah dia sebagai teman lepak. Dulu tempat duduk luah rahsia dekat dia lah orangnya. Tapi sebab dah pernah khianat kat kita, tak luah dah rahsia dekat dia depan. So nak katanya manusia, lepas kita buat salah dengan manusia lain, kita minta maaf dengan manusia tersebut, dia maafkan, tapi sayang dah kurang. Kan? Sayang dah kurang. Tapi Allah bagi tahu, kalau kita buat sebesar-besar dosa, bukan kecil-kecil punya dosa ni. Besar-besar dosa, celupa ke, dosa syirik kepada Allah ke, batalkan iman ke. Allah kata kalau kita minta ampun kat dia,
sayang Allah tak pernah kurang kat kita. Dia akan layan kita ni macam dia sayang kita selama-lamanya. Tak pernah kurang tuan-tuan sekalian. Sebab itulah wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Masya-Allah. Sebab apa tadi Tuan Hazan kita pun cantik dia punya konklusi. Sebab apa kita susah nak sayang dia balik lepas dia buat khianat kat kita? Sebab kita boleh forgive but not forget, betul? Kita boleh forgive but not forget, kan? Tapi Allah Azza wa Jalla, kelebihan Allah yang maha hebat, maha sayang kat kita ni tuan-tuan sekalian, dia bila kita minta ampun dengan dia maafkan kita, plus dia akan lupakan kesilapan kita. Allah tu dia tak lemah. Bukan Allah tu lupa tu sebab lemah. Tapi Allah menggunakan kekuatan Allah untuk melupakan kesilapan kita. Allah. Kita hari ini lupa sebab kelemahan kita tuan-tuan sekalian. Tapi Allah menggunakan kekuatan Allah melupakan segala dosa kita, lalu Allah menumpahkan kasih sayangnya kepada kita. Masya-Allah. Nak cari Tuhan mana lagi sebab ini tuan-tuan sekalian ya. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah. Celupa teruk macam mana pun Allah open keampunan dan Allah sentiasa menawarkan sayang kepada kita. Allahu Akbar. Okay. So ada juga rahmat dekat situ. Dan kisah terakhir cerita Zulkarnain dipuji-puji melambung tuan-tuan sekalian, dipuji melambung oleh penduduk di antara dua gunung, tapi dia tak kata okey terima kasih semua, lepas ni undi saya pilihan raya seterusnya ya. Dia tak kata macam tu. Dia tak pula jadi orang-orang yang macam membangga diri, mendabik dada. Okey terima kasih. Oh terima kasih. Mana hadiah, mana hadiah? Alah takkan terima kasih aja. Bagilah skopi 2 tuan sekalian kan. Bagilah. Kita nak pengiktirafan tuan sekalian. Tetapi saat disanjung tinggi dan pada waktu itu dia sangat-sangat berada di posisi untuk rasa nak bangga dengan diri sendiri. Tapi Zulkarnain tak kata, oh terima kasih semua ya, ini semua atas usaha aku. Kalau aku tak datang tak berlaku tembok ni. Dia tak cakap macam tu. Dia cakap apa? Hada rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat Allah kepada aku, daripada kita semua. Dan satu lagi lah kita belajar dari Zulkarnain tuan sekalian. Kalau anda nak cari leader, carilah leader ataupun pemimpin seperti Zulkarnain. Kadang-kadang kan kita nampak, ini tadabbur ya tuan sekalian, jangan nampak isu politik pula ya. Ini tadabbur. Kadang-kadang kan ada orang yang terlalu obses nak jadi pemimpin. Dia nak sangat orang pilih dia sebagai pemimpin tuan sekalian. Dia suka menanam tebu di bibir mereka. Tahu tak menanam tebu di bibir? Maksudnya menawarkan janji-janji manis. If you choose me, if you vote me, I will give you this. Orang pun rasa wah, gula-gula ditaburkan begitu saja tuan sekalian. Tapi anda tengok Zulkarnain dia tidak seperti mana apa yang berlaku sekarang. Tengok Zulkarnain kan. Lepas dia bina tembok tu, patutnya kalau dia nak jadi leader yang berterusan dipilih oleh rakyat, dia takkan sebut macam tu. Tengok ada pada sebut. Lepas kan dia kata, ini adalah rahmat Allah kepada kita, hada rahmatin min rabbi. Apa yang seterusnya? Fa idza jaa wa'du rabbi faja'alahu dakka. Dia kata apa benda? Akan tiba masanya kalau Allah nak benarkan janjinya, tembok ni akan runtuh. Anda boleh imagine tak? Anda berbuat something yang berjasa kepada rakyat yang akan menyebabkan rakyat itu akan terus-menerus pilih anda dalam pilihan raya seterusnya. Tapi anda dah bersembang, tembok ni akan runtuh. Orang tu baru nak happy tu sekalian, yes, dah terpisah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tiba-tiba Zulkarnain sembang, bila tiba janji Allah, tembok ni akan runtuh tau. Oh. Patutnya kalau kita nak berterusan dipilih tuan sekalian, dia takkan sebut pasal runtuh-runtuh ni. Tapi dia berani sebut, bila tiba janji Allah, tembok ni akan runtuh. Wow. Ini pemimpin yang yakin tuan sekalian bahawasanya jawatan tak bagi apa-apa. Yang penting aku kena menyampaikan benda yang betul. So benda ni tak akan kekal. Sebab semua makhluk tak akan kekal kat muka bumi ni. The fact is, yang benda yang betul aku nak bagi tahu kat rakyat aku adalah bila tiba janji Allah, which mean kiamat ke barangkali, bila tiba janji Allah, wa'adu rabbi, bila tiba janji Allah, dia akan runtuh juga. So kamu nampak tembok ni kukuh kebas sebab dibina daripada besi, tapi not yet. When the times come, bila tiba waktu, dia akan runtuh. Wow, mana nak cari pemimpin yang begitu telus menyampaikan kebenaran seperti mana Zulkarnain itu Pak sekalian. Dia tak selindung. Dia tak suka, okay, you don't worry lah. Tembok ni akan tahan lama punya lah. Dia tak kata macam tu, Pak sekalian. Zulkarnain takkan cakap, oh tahan lama punya tembok ini, confirm Ya'juj Ma'juj tak boleh tembus punya. Dia tak cakap macam tu, Pak sekalian. Dia akan cakap benda yang betul. Masya Allah. So nak kata Pak sekalian, kaitkan dengan ayat ke-20, bila bercerita tentang pemberi-pemberi rezeki tuan-puan sekalian, penolong-penolong kita, waktu kita susah, waktu kita memerlukan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla, kan Allah kata, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, tidak lain dan tidak bukan yang akan menolong kamu semua adalah Allah. Sama tak seperti mana cerita Ashabul Kahfi? Selamatnya Ashabul Kahfi sebab Rahman.
Dapatnya pengampunan disebabkan keceluparan pemilik dua kebun adalah disebabkan keampunan dan rahmat. Nabi Musa, Nabi Khadir ataupun sekalian. Nabi Khadir tahu banyak benda tentang sesuatu benda yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Sebab apa benda? Sebab Khadir banyak membaca kitab ke? No. Tahunya Khadir tentang satu perkara yang tidak diketahui oleh Nabi Musa sebab Allah bagi tahu abdina atainahu rahmatan. Allah bagi tahu sebab dia adalah hamba yang telah aku berikan rahmat kepada dia. Sebab itu Khadir tahu banyak benda yang tidak tahu. Jelas? So pengetahuan Khadir pada waktu itu bukan sebab dia banyak menelaah kitab. Bukan sebab dia banyak meramal benda, banyak berfikir. Tidak. Tapi sebab Allah bagi rahmat dekat dia. Allah kata, atainahu rahmatan. Sebab aku bagi rahmat dekat Khadir. Sebab tu dia tahu semua benda. Okay? Yang tidak diketahui oleh Nabi Musa AS. Dan begitu juga Zulkarnain. So nak kata semua berlaku atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. So, sebab itu Allah guna lakum yansurukum. Dalam Al-Quran yang tuan sekalian, ini adalah kemukjizatan bahasa sikit. Anda suka tak cerita pasal bahasa Quran ke tak minat? Sebab ada orang kata, ustaz, ini biarlah ustaz duk kaji. Kita ni orang awam tak ceritalah pasal beza bahasa, kenapa Allah guna tu, kenapa Allah guna ni. Anda minat nak tahu tak tuan sekalian? Suka? Oh, ramai suka tak puan lah. Sebab saya pernah pergi satu tempat tuan sekalian. Dia kata, ustaz, suap je lah semua. Tak payah nak suruh kami fikirlah. Oh, nak cerita pasal teknikal pula bahasa. Biar ustaz je lah bincang benda ni. Kan? Bukan tak ada tuan sekalian. Ada. Sebab tu saya tanya dulu, anda nak tahu ke tidak? Sebab perbincangan teknikal sebegini, tak semua orang suka. Kan? Kenapa Allah guna perkataan tu? Tak guna perkataan ni, tak semua orang suka bincang sebegini. Tapi, dengan anda tahu tentang ilmu ni tuan sekalian, anda akan lebih appreciate dan lebih menghargai. This is the word of wisdom from Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih perkataan tu bukan saja, dia ada sebab musabab. Okey, baik. Kita nak zoom in pada perkataan yang surukum. Yansurukum. So, root word bagi perkataan yang surukum ini adalah nasara. Nasrun lah, nasrun. Iaitulah kita nampak perkataan nasara ni maksudnya tolong. Okey. So kenapa bila mana Allah bagi tahu nak bertanya soalan, siapa yang akan tolong kamu tu, kenapa Allah guna perkataan tolong dalam ayat ni nasara? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri perkataan tolong ada banyak je. Contoh lain, surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami sembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Kita guna perkataan nasara ke dekat ujung tu? Tak kan? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in kan? So nasta'in bukan diambil dari perkataan nasara, tapi nasta'in diambil dari perkataan isti'anah. Isti'anah itu root wordnya, isti'anah. So kenapa tidak digunakan dalam surah Al-Mulk? Jundul lakum yasta'inukum min dunir rahman. Kenapa guna yansurukum? Kenapa tak guna yasta'inukum? Ada satu lagi perkataan minta tolong tuan-tuan sekalian. Adanya nasara, adanya isti'anah. Ada satu lagi namanya istighatsah. Istighatsah. Bukan sah. Okey. Saya nak tulis ke tak tulis? Tak tulis lah. Hari ini ada whiteboard tuan sekalian. Seronok pula saya nak menulis. Kan tuan sekalian, nak katanya ada tiga Saya ulang. Nasrun, yang kedua isti'anah, yang ketiga adalah istighatsah. Okey, baik. Kenapa tidak digunakan istighatsah ataupun isti'anah? Kenapa mesti dipilih nasara? Bahkan dalam Al-Quran ada tak satu surah yang dinamakan dengan An-Nasru? Adakah ada? Ada tak surah dalam Quran namanya An-Nasru? Surah apa? Apa ayat permulaannya? Pakai konfirm belaka dah. An-Nasru ada ke ustaz dalam Quran surah An-Nasru? Ada. Ya. Betul. Sebab ramai orang bila sebut nama surah tu dia tak tahu nama surah tu An-Nasr. Dia surah Idza ja An-Nasrullah wal Fath. Surah Idza ja An-Nasrullah. Dia panggil surah apa? Surah Idza ja. Surah Idza ja. Betul lah surah Idza ja. Tapi nama surah tu adalah An-Nasr. Ya tuan-tuan sekalian. Okey. Sekarang kita nak discuss kenapa mesti Allah pilih yansurukum, tidak yasta'inukum ataupun yastaghithukum. Mesti yansurukum. Okey, baik. Biasanya adalah tuan-tuan sekalian, nasara nak dibandingkan dengan isti'anah dengan istighatsah, nasara ini merupakan satu pertolongan yang tak mampu dipatahkan oleh mana-mana pihak. Saya ulang, nasara ni adalah satu pertolongan yang kalau Allah bagi nasara,
Dia adalah satu pertolongan yang tidak mampu dipatahkan. Maksudnya, kalau Allah bagi Nasara, dia confirm menang. Kalau Allah bagi Nasara, dia confirm menang. Dia mustahil, 100% mustahil kalah. Boleh faham? Itu Nasara. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bila Allah dalam peperangan Badar, Nabi sangat bimbangkan kuantiti tentera. Nabi ada 313 orang dekat belakang tuan-puan sekalian, tetapi nak berhadapan dengan musuh ada 1000 orang. Tapi akhirnya tentera mana yang menang? Yang ramai ke yang sikit? Yang sedikit. Kenapa? Sebab Allah telah memberikan pemakbulan pada Nabi dengan Allah bagi tahu wa man nasru illa min indillah. Allah telah memberikan isyarat, apa bantuan yang telah aku berikan kepada kamu sepanjang peperangan Badar itu adalah berupa an-nasru. Walaupun secara fizikal tentera kamu sangat sedikit wahai Muhammad, tentera musuh lagi ramai, tapi bila pertolongan itu adalah an-nasru, bukan isti'anah, bukan istighatsah, dia confirm menang. Dia confirm menang. Faham? So bila Allah sebut, okey, saya datangkan juga perbezaan. Kalau isti'anah tuan-puan sekalian, isti'anah ni pula dia beza. Kalau kita minta pertolongan dalam sebutan isti'anah, mungkin orang tolong kita. Tapi ada kebarangkalian pertolongan itu tidak akan membuahkan hasil. Contoh, okey, ini situasi dekat dapur sebab baru lepas berlaku antara saya dengan isteri. Tuan-puan sekalian, pernah tak anda beli satu jam apa dia sebenarnya? Yang apa? Spaghetti punya tu kan? Dia tahu panggil tu? Spaghetti punya tu kan? Yang dalam jam punya bekas tu kan? Kan bila mana kita bawa beli benda tuan-puan sekalian, kita nak buka tu ketat. Susah kan tuan-puan sekalian? So biasalah bila isteri kita buka tu first tak berjaya. So macam biasalah bila mana dah berusaha tak berjaya, dia pun nasta'in lah. Dia carilah pertolongan tuan-puan sekalian, minta isti'anah, come help me kan? So bila mana kita ni datang dalam keadaan nampak okey boleh selesaikan masalah dan ini tuan-puan sekalian. Saya pun akhirnya ambil saya tak boleh tak? Okey, saya pun ambil tuan-puan sekalian. Saya pula tuan-puan sekalian tak berjaya. Nak kata isteri saya pula tak berjaya. Sebab tak berjaya tu dia minta tolong dengan saya. So bila minta tolong dengan saya pun cuba pula. Tak berjaya juga. Kita guna macam biasalah tuan-puan sekalian. Kan kita guna segala benda yang kita ada. Tangan tak jadi sebab kita guna alasan. Tangan saya berpeluh, tangan saya basah, tak jaya ni. Kita pun ambil kain. Pula tak berjaya juga tuan-puan sekalian. Akhirnya anda tahu tak siapa yang bantu kami? Google. Sebenarnya kita dah belajar time sains sekolah rendah dulu tuan-puan sekalian. Kalau benda tu susah sangat nak buka, ketuk dulu dia punya penutup tu. Tak tu kan. Lepas tu pulah lah. Jayalah tu. Kan? Sebab dah tak ada orang nak minta tolong tuan-puan sekalian, nak minta jiran sebelah malu pula nak minta tolong jiran sebelah. Sebab rasa ketat sangat. Pusing-pusing tak lepas. Maksudnya apa? Walaupun isteri saya minta tolong dengan saya, tak ada jaminan lepas saya tolong dia tu membuahkan hasil. So kalau tidak ada jaminan pertolongan itu membuahkan hasil, itu isti'anah. Jelas? Itu isti'anah. An-nasru, kalau pertolongan sampai, confirm membuahkan hasil. Tapi kalau isti'anah, pertolongan datang 50-50. Mungkin membuahkan hasil, mungkin tidak membuahkan hasil. Tetapi istighatsah pula dia khusus kepada permintaan tolong sewaktu kita berada dalam kecemasan. Emergency. Anda nak lemas dekat tengah-tengah lautan, lalu anda pun minta tolong sebab anda tengah cemas. Dan bila pertolongan sampai waktu cemas, itu adalah istighatsah. Seperti mana Allah gunakan perkataan ini waktu peperangan Badar juga tuan-puan sekalian. Allah guna dua fasa. Sebelum peperangan berlaku, selepas peperangan berlaku. Sebelum Allah kata pertolongan itu berupa istighatsah. Tapi lepas peperangan menang, Allah kata itu adalah an-nasr. Okey, baik. Bila berlaku fasa sebelum? Waktu dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, "Idh tastaghithuna rabbakum." Saya tak ingat ayat 11 ke ayat 9. 9, 10, 11. Lebih kurang macam itulah ayat surah Al-Anfal. "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ini cerita pasal perang Badar tuan-puan sekalian. So sebelum berlaku peperangan tuan-puan sekalian, Nabi dikhabarkan oleh ulama tafsir, Nabi menadah tangan kepada Allah Azza wa Jalla memohon pertolongan. Tapi bukan minta isti'anah kata Allah, bukan minta an-nasru, tapi minta istighatsah. Sebab apa? Waktu perang dah nak dekat, tapi kelengkapan senjata dan tentera pun macam tak lengkap lagi ni. Nabi cemas. Ada Nabi rasa cemas dekat sini.
So waktu kecemasan itu berlaku, okey, Tuan Basri kata nak minta tolong kerja. Istighatsah. Okey, istighatsah. Alif sin ta ra rin alif sa bukan sa ta. Okey, ta marbutah. Istighatsah. Okey. So istighatsah ni dia lebih kepada permintaan tolong sebab Nabi dah tengah cemas. Tentera sedikit, kelengkapan senjata tak berapa nak strong. Lalu Nabi pun minta tolonglah kepada Allah dan Nabi menandatangan pada waktu itu minta istighatsah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, dekat masjid-masjid kita waktu 2017 ke 2016 dulu tuan-tuan sekalian. Anda ingat lagi tak waktu 2016 tak silap saya, 2016 kot. Waktu tu Malaysia dilanda satu fenomena El Niño yang panas, yang terlalu panas tuan-tuan sekalian pada tahun 2016 dulu. Dan masjid-masjid kan pada waktu itu kan banyak melakukan munajat istighatsah. Anda masih ingat? Kan? Sebab apa? Sebab fasa tengah kecemasan. Panas yang terlalu panas. So bila tengah cemas, permintaan tolong sebutannya adalah istighatsah. Anda faham? So tuan-tuan sekalian, dalam ayat ke-20 bila Allah guna amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, maksudnya tuan-tuan sekalian Allah nak bagi tahu siapa lagi yang boleh bagi tolong dekat kamu, yang pertolongan tersebut akan confirm bagi kamu kemenangan, confirm akan bagi kamu kejayaan, melainkan Allah Ar-Rahman. Maksudnya tuan-tuan sekalian, tidak lain tidak bukan, kalaulah ada pertolongan yang sampai dan ianya telah membuahkan hasil, maka kita kena yakin bukan pertolongan itu yang telah menyebabkan kita mendapat keberhasilan tersebut. Tetapi sebaliknya, pertolongan itu hanyalah asbab nak memberikan kita beringat-ingat keberhasilan ini adalah datang daripada nasrun minallah. Datang daripada nasrullah. Datang daripada nasrullah. Iaitu pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham So Allah bagi tahu waktu kita sesak dan memerlukan kemenangan dan kejayaan, tidak ada lain yang akan memberikan satu pertolongan yang akan memberikan kamu kejayaan melainkan Allah Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman. Dan Allah bagi tahu inil kafiruna illa fi ghurur. Baik, untuk penutup ayat 20 kita sambung pada kuliah akan datang. Okey. Sebab kenapa balasan ataupun dia punya vice besar, cerita pasal Allah bertanya soalan. Siapa lagi yang boleh bagi pertolongan yang akan membuahkan kejayaan melainkan Aku Ar-Rahman? Tiba-tiba Allah bawa satu golongan dalam ayat ni. Inil kafiruna illa fi ghurur. Allah menyebutkan orang-orang kafir ini dalam keadaan tertipu. Kenapa tiba-tiba masuk orang kafir? Kenapa tak guna orang munafik ke? Tak guna manusia-manusia yang sesat ke? Ad-dallin ke? Kenapa guna al-kafirun? Dan tuan-puan sekalian, insya-Allah pada kuliah akan datang yang mungkin akan mendera jiwa sikitlah sebab nak kena tunggu bulan depan kan? Bulan depan baru jumpa balik kan? Bulan depan insya-Allah tuan-puan sekalian kita akan bahaskan. Dan mungkin akan membetulkan kita punya salah faham selama ini mungkin. Mungkin ada yang dah betul. So mungkin ada orang lagi yang masih confused. Ustaz, kafir ni macam mana? Bila kita nak sebut orang tu kafir? Orang Kedah sebut kafir. Sebab masalahnya hari ni tuan-puan sekalian, khususnya orang Malaysia, asal orang tu tak sebulu dia sudut keagamaan sikit dengan kita, ya kafir tu kita. Kafir. Dia tak sebut kafir. Dia sebut kafir. Pekat dia sebut kafir gitu. So tuan-puan nak katanya, hari ni kita pukul rata. Orang tak sebulu agama dengan kita kata kafir belaka. Tetapi adakah semudah itu Allah menggunakan perkataan kafir dalam Al-Quran? Sebab perkataan kafir ni, tuan-puan sekalian, ni teaser untuk kuliah akan datang. Kafir ni perkataannya besar. Dan saya bagi tahu hint awal-awal tuan-puan sekalian. Allah sendiri pun sangat-sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa menggunakan perkataan ini. Okey, saya ulang. Allah sendiri pun sangat berhati-hati dan tidak tergesa-gesa gunakan perkataan kafir. Maksudnya kalau begitulah Allah punya adab dan cara Allah menggunakan perkataan ini, Allah tidak tergesa-gesa dan berhati-hati, takkanlah kita asal orang tak beriman sikit je kafir. Asal orang tak tu sikit je kafir. Gitu. Kita mudah nak mengkafirkan orang ni. Allah sendiri pun sangat berhati-hati guna perkataan. So kita akan discuss. Siapakah orang yang layak untuk kita gelarkan mereka orang-orang yang kafir? Semudah tidak solat sajakah? Semudah tidak membayar zakat sajakah? Semudah tidak berpuasa sajakah? Setelah puasa kita akan bincangkan pada kuliah akan datang. InsyaAllah.
Okay, so penutup ayat ke-20. So hari ni we learn very banyak benda tuan-puan sekalian. Kita tengok burung. So lepas ni ada tengok burung dah tak sama dah tuan-puan sekalian. Bukan sekadar tengok burung, wah cantiknya burung tu terbang. Wah dia konar semua, konar. Wah cantiknya. Tak. Tapi anda akan nampak ada banyak hint yang Allah nak sampaikan daripada burung tu sendiri. Okay, ada 5 pandangan tadi jangan lupa InsyaAllah sama-sama kita biasakan pandangan tersebut kepada burung insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih tuan-puan sekalian atas kerjasama, atas kehadiran hari ini. Masya Allah ada 73 orang. Mudah-mudahan kehadiran pada hari ini semua yang hadir akan mula mendapat sesuatu yang berbeza daripada sebelum ini. Quran ni dia akan betulkan cara kita melihat sesuatu. Okay, dia akan betulkan cara kita melihat sesuatu. Mudah-mudahan pandangan kita lepas ini pada burung sudah berbeza dan akan menambahkan kelazatan lagi lah untuk mengamati ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tengok burung sebenarnya kita tengok langit. Jangan lupa pada langit yang ceritakan pada ayat ketiga, keempat, kelima pada sebelum. So Allah a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Salafi salatina amal wa bisolihati wa tamasawla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Barakallahu laka. Barakallahu fik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Tadi dah. Kita left lah. Allah Ustaz. Boleh mula bird watching Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.